cemerlang. Ianya juga ada rekod, ada suatu perjalanan dan ada suatu usaha yang dibuat oleh pihak rakyat, civil society, NGO yang menggunakan seluruh ruang demokrasi untuk mendapatkan hak mereka. Asasnya di sini adalah kami di Malaysia ini yang berbetulan duduk di sebelah sini dan bersama civil society, NGO pada hari ini menggunakan semua ruang yang diizinkan oleh demokrasi untuk memperjuangkan hak kami. Itu tidak pernah salah dan tidak pernah silap kalau kita mengaitkannya dari segi perundangan negara. Tak ada silap. Jadi apa yang berlaku pada hari ini adalah suatu tuntutan ke arah suatu pembaikan yang mesti kita laksanakan di atas apa yang dikatakan sebagai law of cause and effect. Mesti ada suatu jalan sebab musabab yang berlaku. Sekiranya pada hari ini ada usaha untuk melihat kecemerlangan SPR, dia mesti bertolak pada sesuatu apa yang kita tuntut selama hari ini. Memorandum demi memorandum, dialog demi dialog, perbincangan demi perbincangan, dan kita kemukakan dengan cara yang terbaik, dan bukan dengan cara keganasan, bukan dengan cara yang tidak menurut perundangan. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang kita melihat tidak ada suatu bentuk keseriusan, sehinggalah ada suatu tindakan bersih dua yang dahulu kita melihat lepas itu ada suatu tindakan yang serius yang diambil. Ini peranan dan kejayaan civil society rakyat Malaysia yang mahukan melihat perubahan yang besar. Jadi saya rasa tidak timbul masalah kita nak menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi ini saya rasa penting untuk kita lihat dalam konteks kita mahukan kepada satu kecemerlangan yang satu masa nanti kita ada equal playing field. Contoh Datuk Pengerusi dalam pengamalan demokrasi yang boleh kita ambil yang baik. Tak semua dari barat itu tidak baik. Kita ambil yang baik. Sebagai contohnya, mana ada demokrasi, satu negara yang klaim dia demokrasi terbaik, semua media mainstreamnya tak boleh digunakan oleh pemangkam. Ini tidak wujud. Yang ini yang kita nak perjuangkan. Kalau SPR hari ini takut ataupun bimbang dengan pelbagai pandangan yang kita terlibat dalam banyak caucus. Yang paling baru ialah penyertaan kita dalam PSC. Kita dengar suara daripada SPR. Takut, bimbang pada hari pendapat calon nanti banyak sangat yang datang bergerak. Kita buat banyak peraturan tentang ada pula kumpulan pemantau yang bimbang berlaku keganasan. Kita sikit saya ambil. Cuba kita beri pandangan kita. Contohnya 10 hari kempen pilihan raya umum. Pada waktu itu ada satu akta yang kita pindah dalam parlimen ini yang media mengizinkan semua parti-parti politik boleh menggunakan saluran mainstream kerajaan untuk berkempen. Banyak orang pada hari penentuan calon, ada banyak ceramah di tempat-tempat dalam kawasan kita bertanding. Kerana apa? Kerana media mainstream telah menyediakan ruang untuk semua parti-parti politik boleh tampil dan boleh menyuarakan kempen kita secara adil dalam sebuah negara yang dikatakan memperjuangkan demokrasi. Kalau ini boleh lahir dalam negara kita, keamanan boleh kita capai, wang rakyat boleh terjimatkan, dan kempen boleh berjalan dengan lebih baik. Itu yang kita perjuangkan. Kita tak pernah minta bulan dan matahari. Bukan kita minta benda yang ada di langit. Tidak. Kita minta perkara-perkara yang dijamin oleh perlembagaan. Sila, balik. Sedikit saja rakan, mohon penjelasan. Sebab saya terjumpa satu kajian yang dibuat oleh nama dia Profesor Steven Levinsky, The Rise of Comparative Authoritarianism. Dan antara negeri-negeri yang termasuk dalam itu ialah Malaysia, Kenya, Ghana, Armenia, Albania dan sebagainya. Di situ dikatakan cooperative authoritarianism ini ialah orang yang menggunakan institusi demokrasi untuk kepentingan kerajaan tersebutlah. Dan antara kunci yang dilihat indikatornya, dan saya mohon penjelasan Bang Krian, dia dikatakan serious enough to create an uneven nation.
Jadi saya rasa sebenarnya perkara ini wujud dalam suasana yang lain, membentuk institusi demokrasi tapi mempergunakan institusi demokrasi itu. Dan ini sebenarnya bukan satu perkara yang saya rasa baru, tetapi telah wujud juga di negeri-negeri yang lain. Dan saya rasa mohon penjelasan Kementerian isu media. Tadi macam Bang Kram kata kita tidak minta bulan dan bintang. Saya katakan mungkin kerajaan boleh pertimbangkan. Saya tak nak lah. Balik pulau lah mungkin orang lain. Saya kata kalau 24 jam kerajaan ada TV station, dia ambil lah 23 jam. Bagi kita 1 jam solid pun okey. 24 jam, saya minta sejam kan tak boleh. Kan kalau tak bagi zalim lah. Boleh menjelaskan. Yang Hormat Kementerian, kita berbahas atau mempersoalkan soalan bangkit dalam jawatan kuasa. Jadi ucapan tu macam dasar sangat. Yang Hormat, saya minta bantuan dah. Kalau kita begini, kita mungkin tak habis pun komited ini. Baik, terima kasih. Saya cuba untuk masuk kepada perbahasan. Dan terima kasih atas pandangan daripada Balik Pulau tadi. Dan saya sangat berterima kasih di atas fakta itu, kerana kalau kita melihat juga perkembangan terkini tentang buku-buku terbaru yang ditulis dalam post Arab Spring, juga tidak boleh lari. Mana-mana sarjana pun yang menulis tentang dalam jurnal terbaru adalah memberitahu kepada dunia bahawa itulah aktif demokrasi. Lebarkan demokrasi, suburkan hak rakyat, dan insya-Allah ini boleh berlaku dalam negara kita dalam satu era yang kita akan berikan nafas baru khususnya pada anak-anak muda di luar sana. Datuk Musi, saya tidak panjang. Yang akhir sekali saya nak sebut sedikit tentang parlimen ini. Walaupun menyentuh tentang allowance dan pembayaran, tapi saya masih mengharaplah kerusi di atas sana itu harus diperkasakan, diberikan nafas baru, lebih kuasa untuk kebaikan parlimen, bukan lebih kuasa untuk bertindak atas umpamanya. Tapi kita mahu speaker, timbalan speaker yang ada dalam parlimen ini, kita tidak kisah tentang allowance mereka, tapi kita mahu ada satu perubahan dalam memberikan ruang-ruang yang lebih baik, yang lebih bersifat proaktif untuk kita melihat parlimen ini menjadi lebih maju pada masa yang akan datang. Terima kasih, Datuk Musi. Ya, Yang Hormat, ini kertas perintah hubung dengan apa yang kita bahas, Yang Hormat. Jadi dalam tu ada agenda maksud B4, B6 dan B7. Jadi seelok-eloknya lah kita berpandukan kertas perintah itu. Jadi B7 tak, dia ada disebut kepala bakalan pengurusi. Sekarang dalam perbahasan B4, B6, B7. Betul ya? Jadi dia ada disebut dah disebut daripada awal tadi. Jadi saya minta kita patut mengikut garis panduan tu lah. Daripada sini pergi ke sana lah, ya Wan. Ledang.